Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya doakan agar saudara dan saudari berada dalam keadaan sihat walafiat di mana jua anda berada. Saya ingin memanjatkan rasa setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama melangkah ke gerbang tahun baru 2021. Saban tahun kita menyambut tahun baru dengan melakukan muhasabah untuk menilai kejayaan yang telah dicapai maupun saudara dan saudari rakyat Malaysia yang saya kasihi sekalian. Kita diuji dengan cabaran yang cukup besar dan getir sepanjang tahun 2020, iaitu pandemik COVID-19 yang mula bulan Januari. Cabaran ini bukan saja menguji kekuatan kita secara individu, tetapi daya ketahanan kita sebagai sebuah negara dan masyarakat yang berbilang kaum dan latar budaya. Syukur alhamdulillah dalam berdepan dengan cabaran COVID-19, kita semua rakyat Malaysia telah bangkit bersama menentang kemarahan penularan wabak ini dengan satu keazaman dan semangat kesepaduan yang amat luar biasa. Walaupun pelbagai datang melanda sepanjang tahun 2020, rakyat Malaysia tak menunjukkan sikap positif dan daya ketahanan yang cukup kental dan amat membanggakan. Terima kasih rakyat Malaysia. Berkat usaha dan kecekalan segenap lapisan rakyat Malaysia dalam menghadapi COVID-19, kita telah berjaya melandaikan lengkok penularan jangkitan COVID-19 di peringkat awal penularan wabak ini. Respons pantas kerajaan, keputusan-keputusan yang amat sukar seperti menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, menutup dan memperketatkan kawalan di pintu-pintu masuk antarabangsa, mewujudkan SOP yang ketat seperti mewajibkan pemakaian pelitup muka di kawasan awam serta mengaktifkan sistem pengesanan kontak rapat, telah berjaya memastikan penularan wabak ini terkawal. Yang melaksanakan kawalan pergerakan sejak bulan Mac telah menyaksikan nilai R0 jangkitan 1.0, membuat pertimbangan yang amat sukar antara menyelamatkan rakyat dan juga ekonomi negara. Sewaktu PKP dilaksanakan, negara mengalami kerugian sebanyak 2.4 bilion ringgit sehari, dan sekiranya situasi ini berlaku lagi, lumpuhkan bukan saja ekonomi tetapi juga sistem kesihatan awam. Oleh sebab itu, kerajaan perlu laksanakan pendekatan yang paling sesuai dalam menguruskan pandemik ini untuk memastikan rakyat selamat dan ekonomi kekal bertahan. Mungkin menyebabkan usaha untuk mengawal sepenuhnya penularan pandemik COVID-19 akan mengambil masa yang lebih lama. Tetapi ia adalah satu pendekatan yang perlu dibuat pada masa ini. Pandemik ini telah terhadap orang ramai, terutamanya yang jangkiti. Insan tersatu, keluarga terdekat,
sahabat dan rakan sekerja kerana COVID-19. Marilah kita bersama-sama menyedekahkan Al-Fatihah dan bertafakur seketika demi memperingati mereka yang terkorban dalam perjuangan menentang pandemik ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, hari ini kes jangkitan baru COVID-19 dalam negara telah mencatatkan angka tertinggi apabila merekod 225 kes baru. Kerajaan telah memberikan banyak kepada rakyat, namun dengan syarat perlu mematuhi semua SOP yang telah ditetapkan. Saya menyeru saudara dan saudari semua untuk terus mematuhi SOP yang telah ditetapkan, di samping mengamalkan budaya norma baru seperti mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan hand sanitizer, memakai pelitup muka, menjaga dan elakkan daripada bersentuhan ketika melakukan aktiviti harian seperti pergi bekerja, beriadah dan keluar serta bersukan bersama rakan-rakan. Kita semua adalah frontliners dan kawalan kendiri dalam pematuhan SOP serta pembudayaan norma baru dalam kehidupan kita, mampu melindungi diri dan keluarga dari jangkitan COVID-19 ini. Kita tidak boleh leka kerana kelonggaran ini bukan bermaksud peperangan melawan COVID-19 sudah berjaya sepenuhnya. Walaupun tahun 2020 ini penuh dengan pelbagai dugaan, sebenarnya banyak juga kejayaan yang telah kita kecapi bersama. Seperti yang saudara dan saudari, Kerajaan Perikatan Nasional terbentuk kira-kira 9 bulan yang lepas dalam keadaan yang agak luar biasa. Saya masih ingat janji saya ketika mula memegang tampuk pimpinan bahawa kerajaan akan meletakkan kepentingan rakyat mengatasi kepentingan yang lain. Yang mustahak soal kebajikan rakyat adalah keutamaan kita. Kerajaan dan rakyat bagai isi dengan kuku. Sakit sama mengaduh, luka sama menyiuk. Di sebalik akibat 19 ini, kepimpinan Kerajaan Perikatan Nasional yang berteraskan prinsip prihatin telah mengambil kira semua aspek dan kebajikan seluruh lapisan masyarakat dalam perancangan sektor ekonomi, kesihatan, pendidikan dan sosial. Ingin saya tegaskan bukan sekadar slogan saja, tetapi merangkumi keseluruhan pembentukan dan pemikiran dasar Kerajaan Perikatan Nasional sehingga ke peringkat pelaksanaan dan penyampaiannya. Dalam usaha untuk memulihkan ekonomi, kerajaan telah mengambil pendekatan strategik 6R. Kita sekarang ini berada di fasa kelima, iaitu revitalize, memperkasa. Walaupun saya akui, untuk memulihkan ekonomi negara dalam keadaan sekarang bukanlah suatu tugas yang mudah. Namun kerajaan telah melaksanakan pelbagai inisiatif melibatkan semua peringkat. Inisiatif ini kesemuanya bertujuan untuk meringankan beban saudara dan saudari sekalian dan memastikan tiada golongan yang tercicir atau tertinggal. Dan untuk itu kerajaan telah mengambil langkah yang tepat dan berani dalam menyemak semula had pendapatan garis kemiskinan PGK dari RM980 Malaysia pada tahun 2005 kepada
ringgit Malaysia 2,208. Dan langkah ini penting bagi memastikan rakyat yang berada di bawah garis kemiskinan dan juga golongan rentan sentiasa diberikan tumpuan dalam strategi pembangunan ekonomi negara. Agenda membasmi kemiskinan adalah antara agenda penting Kerajaan Perikatan Nasional. Selaras dengan itu, kerajaan telah mengambil pendekatan yang inklusif dalam menangani isu kos sara hidup, kelangsungan hidup rakyat serta membasmi kemiskinan khususnya semasa COVID-19 dengan memperkenalkan 4 pakej ransangan ekonomi bernilai 305 bilion ringgit. Ini merangkumi pelbagai langkah untuk memelihara kesejahteraan hidup rakyat, menjamin kelangsungan dan lonjakan perniagaan serta memastikan ekonomi berada di landasan pemulihan. Pelbagai langkah proaktif dan inovatif telah diperkenalkan kerajaan untuk meringankan beban rakyat sepanjang tahun 2020 melalui pakej ransangan ekonomi ini. Pelaksanaannya sentiasa dipantau dan dilakukan Kementerian Keuangan Malaysia melalui unit laksana bersesuaian dengan prinsip ketelusan, keterbukaan dan accountability. Sehingga kini seramai 10.6 juta rakyat telah menerima bantuan prihatin nasional. Sebanyak 12.928 bilion ringgit telah memberi manfaat kepada sebanyak 326,136 majikan bagi mengekalkan 2.6 juta pekerja melalui program subsidi upah. Sebanyak 830,314 perusahaan kecil dan sederhana PKS Mikro mendapat bantuan geran khas prihatin, manakala 8 juta peminjam individu dan PKS menikmati manfaat daripada moratorium terhadap bayaran pinjaman bank, di mana Malaysia merupakan antara negara pertama di dunia yang mengumumkan moratorium pukal selama 6 bulan, kemudiannya diikuti dengan moratorium bersasar. Akan terus melihat dan sentiasa mempertimbangkan inisiatif-inisiatif kepada golongan sasar untuk memastikan rakyat terus mendapat manfaat daripada dasar-dasar kerajaan yang prihatin. Secara keseluruhannya, pakej ransangan ekonomi ini merupakan pakej ransangan terbesar dalam sejarah negara dan antara terbesar di Asia. Ini dijangka menyumbang lebih 4% kepada pertumbuhan ekonomi negara. Malah dengan pelaksanaan pelbagai pakej ransangan dan pembukaan semula ekonomi, tren pemulihan dan kesan positif kepada ekonomi dapat dilihat 2020. Prestasi KDNK negara bertambah baik apabila mencatatkan penguncupan 2.7% berbanding penguncupan 17.1% pada suku kedua 2020. Kadar pengangguran juga telah menunjukkan perkembangan yang memberangsangkan, iaitu pengurangan kepada 4.7% dari paras 5.1% pada suku sebelumnya. Dan untuk menyokong pertumbuhan semula ekonomi ini, kerajaan telah menubuhkan beberapa majlis di peringkat tertinggi yang saya sendiri mempromosikan. Antaranya ialah Majlis Tindakan Ekonomi, Majlis Kemakmuran Bumi Putra, Majlis Pekerjaan Negara, Majlis Ekonomi Digital dan Fourth Industrial Revolution Negara, dan Majlis Khas Perjanjian 1963 Sabah Sarawak. Ini membuktikan komitmen kerajaan untuk terus memastikan pembangunan ekonomi yang seimbang di seluruh pelosok
negara. Walaupun negara dilanda COVID-19, Malaysia masih kekal antara 30 ekonomi paling kompetitif di dunia, dengan pencapaian ekonomi antara 10 terbaik di dunia, mengikut laporan World Competitiveness Ranking 2020 oleh Institute of Management Development IMD. Dan ada ruang untuk kita baiki, dan insyaAllah akan kita lakukan secepat mungkin supaya daya saing ekonomi Malaysia terus meningkat. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, selain cabaran kesihatan awam dan ekonomi, pandemik COVID-19 juga membawa ancaman yang besar buat keselamatan negara. Menjadi tumpuan kemasukan pendatang asing tanpa izin ataupun parti. Walau bagaimanapun, kerajaan akan terus mempertahankan kedaulatan negara. Justru operasi benteng yang melibatkan anggota Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan Agensi Keselamatan Sempadan Malaysia mengawal ketat sempadan negara secara bersepadu, terutamanya lorong-lorong tikus daripada dibolosi parti. Ini bagi mengawal risiko jangkitan COVID-19 dari parti dan mengekang jenayah rentas sempadan. Berkat usaha bersepadu wira negara kita mengawal perbatasan dan sempadan daripada ancaman pencerobohan parti ini, keselamatan dan kedaulatan negara terus terbela. Di pesada antarabangsa pula, Malaysia melakar sejarah apabila berjaya menganjurkan APEC Summit secara maya buat julung kalinya pada bulan November lepas. Kepimpinan Malaysia terus diiktiraf apabila visi Putrajaya 2040 diterima dan disepakati sebagai visi baru oleh negara anggota APEC untuk mewujudkan komuniti Asia Pasifik yang aman, terbuka dan berdaya tahan menjelang tahun 2040. Sesungguhnya pengiktirafan negara anggota APEC ini merupakan satu penghormatan yang amat besar dan bermakna buat Malaysia. Momentum ini perlu dikekalkan bagi memastikan Malaysia ini akan dapat terus seiring dengan negara lain, khususnya di rantau Asia Pasifik, dalam menarik pelaburan langsung daripada luar negara. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, mengambil iktibar daripada cabaran, dugaan dan pencapaian sepanjang tahun 2020, saya ingin mengajak semua untuk melangkah ke tahun baru 2021 dengan satu semangat dan keazaman yang baru. Untuk tahun baru 2021 ini, saya ingin menyeru saudara dan saudari sekalian agar terus memperkokohkan azam, memperteguh iltizam dan memantapkan ikhtiar kita untuk bersama-sama membendung pandemik COVID-19. Dan saf bahawa ada dalam kita telah diuji dengan khabar kematian orang yang tersayang. Ada di antara kita yang dibuang kerja, ada yang terpaksa belajar memasak dan membuat kuih untuk menampung pendapatan harian, ada ibu yang terpaksa mengikat perut demi mengutamakan makanan untuk anak-anak, dan pelbagai lagi kesulitan hidup dan cabaran akibat wabak COVID-19 ini. Selain itu, ramai ibu bapa yang risau kerana anak-anak tidak dapat mengikuti pembelajaran dalam keadaan yang sempurna. Dengan mengambil kira keperluan untuk anak-anak mengikuti pembelajaran dalam situasi yang semula jadi di sekolah, saya ingin memaklumkan bahawa semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM akan dibuka mengikut takwim yang telah diumumkan pada 2020.
institusi pendidikan swasta dan antarabangsa yang berdaftar di sesi 2021 adalah tertakluk kepada kalender akademik institusi tersebut mengikut SOP yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Bagi yang menuntut di institusi pengajian tinggi IPT pula, Kementerian Pengajian Tinggi KPT akan membenarkan pelajar tempatan kembali ke kampus secara berfasa masing-masing seawal Mac 2021. Bagi IPT yang terletak di Sabah dan Sarawak, kemasukan pelajar tertakluk kepada prosedur yang diguna pakai oleh kerajaan negeri masing-masing. Percayalah, segala usaha sedang giat dan akan terus dijalankan oleh pihak kerajaan untuk memastikan kita ini berada dalam keadaan selamat daripada ancaman COVID-19. Namun demikian, kita sendiri perlu bertanggungjawab dan berwaspada kerana virus ini sudah berada dalam komuniti di sekeliling kita. InsyaAllah berbekalkan pengalaman sepanjang tahun 2020, kita semua mampu memastikan situasi pandemik terus terkawal. Ketua Saintis Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengunjurkan tempoh masa selama 4 hingga 5 tahun diperlukan dalam usaha dunia mengawal COVID-19 dengan efektif. Dari segi ekonomi, IMF World Economic Outlook 2021 pula mengunjurkan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2021 adalah sekitar 5.4%. Bank Dunia dan Bank Negara Malaysia juga mengunjurkan ekonomi Malaysia akan berkembang antara 6.5 hingga 7.5%. Apa yang pasti, unjuran optimistik ini menunjukkan bahawa ada sinar yang lebih cerah menanti kita semua pada tahun 2021. Dengan unjuran-unjuran positif ini, kerajaan akan menggeling usaha untuk memulihkan situasi di Malaysia sebaik dan secepat mungkin. Justru saya ingin menggariskan 5 keutamaan kerajaan pada tahun 2021 dalam satu strategi bersepadu pemulihan negara pasca COVID-19. Pertama, mempertingkatkan tahap kesihatan awam melalui perolehan bekalan vaksin COVID-19 dan melancarkan program vaksinasi di seluruh negara. Kedua, memperkokoh ekonomi perhatian rakyat dan memacu pertumbuhan ekonomi negara pasca COVID-19 melalui pelaksanaan Belanjawan 2021 dan rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Ketiga, memastikan kestabilan politik dan kerajaan termasuklah tadbir urus yang baik sebagai asas kepada pemulihan ekonomi yang mampan. Keempat, menjamin kedaulatan negara terpelihara dan kedudukan Malaysia bangsa diperhebat. Dan kelima, memperkokoh hubungan antara kaum dan agama dalam membentuk masyarakat yang bersatu padu menentang sebarang ancaman. Kerajaan akan berikhtiar untuk terus meningkatkan tahap kesihatan awam di negara ini berdasarkan prinsip mencegah adalah lebih baik pada mengubati. Pencegahan awal adalah penting dan ingin saya tegaskan bahawa SOP yang ditetapkan oleh kerajaan perlu terus dipatuhi bersesuaian dengan perintah kawalan pergerakan yang dikuatkuasakan. Seperti yang saudara-saudari dia maklum, Kerajaan Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI dan Wisma Putra telah mewujudkan satu portfolio bekalan vaksin
dan menandatangani beberapa perjanjian bagi memperolehi bekalan secepat mungkin daripada syarikat dan badan-badan pengeluar vaksinnya akan pastikan bekalan vaksin yang berkesan selamat untuk sekurang-kurangnya 80% rakyat di negara ini. Vaksin ini juga akan diberi secara percuma kepada rakyat Malaysia. Pelan imunisasi COVID-19 kebangsaan ini akan dilaksanakan oleh KKM melalui 3 fasa bermula seawal Februari 2021. Saya bersama petugas-petugas Barisan Harapan akan menjadi antara orang yang terawal untuk menerima suntikan vaksin ini. Vaksin ini selamat dan berkesan. InsyaAllah kumpulan berisiko tinggi seperti warga emas dan pesakit seperti penyakit jantung